Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fikriya Herma binti Suherman, nomor metrik 049712. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis terjemahan daripada surah Luqman ayat 13 hingga 15. Saya menggunakan tafsir Al-Quran daripada terjemahan Al-Hidayah House of Islam dengan terjemahan Abdullah Basmi. Surah Luqman ayat 13. Terjemahan Al-Hidayah House of Islam ialah, dan yakni ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan yakni Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Manakala terjemahan Abdullah Basmi, dan yakni ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa ia memberi nasihat kepadanya, "Wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah yakni dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar." Ini merupakan analisis terjemahan surah Luqman ayat yang ke-13 dari aspek ketepatan makna, laras bahasa, gaya penceritaan, dan penggunaan kata. Aspek yang pertama yaitu ketepatan makna. Pada terjemahan Al-Hidayah House of Islam pada ayat Ya'izuhu, ia telah diterjemahkan sebagai memberi pelajaran kepadanya, manakala terjemahan Abdullah Basmi pada ayat ini ia telah diterjemahkan sebagai memberi nasihat kepadanya. Pada pendapat saya, terjemahan daripada Abdullah Basmi lebih mencapai ketepatan makna, yaitu dengan menterjemahkannya sebagai nasihat. Dengan itu, pembaca lebih jelas tentang keadaan atau situasi yang ingin disampaikan. Aspek yang kedua yaitu laras bahasa. Laras bahasa yang digunakan dalam terjemahan Al-Hidayah ini adalah formal dan lebih santai. Terjemahan ini juga mudah untuk dipahami kerana binaan ayat yang pendek dan terjemahannya juga ringkas dan padat. Manakala laras bahasa yang digunakan dalam terjemahan Abdullah Basmi berbentuk formal dan binaan ayat agak panjang kerana terjemahan ini menambah perkataan sebagai penerangan terhadap sesuatu perkara. Dari segi aspek gaya penceritaan pula, gaya penceritaan dalam terjemahan Al-Hidayah berbentuk tegas dan terperinci dari segi penambahan perkataan di dalam partikel ni pada ayat-ayat tertentu bagi menjelaskan lagi maksudnya. Kedua-dua terjemahan mempunyai gaya penceritaan yang sama, namun terjemahan Al-Hidayah ini kelihatan lebih terikat dengan teks sumber berbanding terjemahan Abdullah Basmi. Kemudian dari aspek penggunaan kata pada ayat wahwa yu'izuhu, dalam terjemahan Al-Hidayah ia diterjemahkan sebagai dia, manakala dalam terjemahan Abdullah Basmi diterjemahkan sebagai ia. Pada pendapat saya, penggunaan kata ganti nama diri ketiga dia lebih sesuai digunakan berbanding ia. Terjemahan daripada saya, cadangan terjemahan penilai ialah, dan yakni ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi nasihat kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah yakni dengan sesuatu yang lain.
Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Seterusnya, ayat ke-14. Terjemahan daripada Al-Hidayah. Dan kami perintahkan kepada manusia, yakni agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungkannya dengan keadaan lemah yang bertambah-tambah dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada akulah kamu kembali. Manakala terjemahan Abdullah Basmeh, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan, yakni dari awal mengandung hingga akhir menyusunya, dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Dengan yang demikian, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, dan yakni ingatlah, kepada akulah jua tempat kembali, iaitu untuk menerima balasan. Dari aspek ketepatan makna, pada ayat wahnan ala wahnin wa fisaluhu, terjemahan Al-Hidayah telah menerjemahkan perkataan wahnan ala wahnin ini sebagai dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Manakala terjemahan Abdullah Basmeh pula menerjemahkannya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan. Pada pendapat saya, terjemahan daripada Al-Hidayah House of Islam ini lebih mencapai ketepatan makna kerana ia lebih mudah difahami. Kemudian, dari aspek laras bahasa yang digunakan dalam terjemahan Al-Hidayah adalah formal dan lebih santai. Terjemahan ini juga mudah untuk dipahami kerana binaan ayat yang pendek dan terjemahannya juga ringkas dan padat. Manakala laras bahasa terjemahan Abdullah Basmeh berbentuk formal dan binaan ayat panjang, namun terjemahan ini lebih jelas kerana terjemahan ini menambah beberapa ayat yang diletakkan di dalam kurungan sebagai penerangan terhadap sesuatu perkara. Dari aspek gaya penceritaan, gaya penceritaan pada terjemahan Al-Hidayah berbentuk tegas. Terjemahan ini juga diterjemahkan secara literal dan mudah difahami. Manakala gaya penceritaan dalam terjemahan Abdullah Basmeh adalah berbentuk tegas dan terperinci dari segi penambahan perkataan yang di dalam partikel ini pada ayat-ayat tertentu bagi menjelaskan lagi maksudnya. Terjemahan ini juga menggunakan tanda baca titik koma, di mana ia adalah sebagai pengganti kata hubung dan pemisah ayat pertama dan kedua. Dari aspek penggunaan kata, dalam terjemahan Al-Hidayah pada ayat hamalathu ummuhu, ia diterjemahkan sebagai ibunya telah mengandungkannya. Manakala pada terjemahan Abdullah Basmeh, ia diterjemahkan sebagai ibunya telah mengandungnya. Terjemahan ini sepatutnya terjemahan yang lebih sesuai ialah mengandungkannya, seperti terjemahan yang diterjemahkan oleh dari terjemahan Al-Hidayah, kerana terjemahan ini perkataan ini sepatutnya menambah imbuhan kan selepas perkataan mengandung. Seterusnya, cadangan terjemahan penilai. Dan kami
perintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungkannya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, yakni dari awal mengandung hingga akhir menyusunya. Dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, dan ingatlah kepada akulah jua tempat kembali. Analisis terjemahan yang terakhir iaitu Surah Luqman ayat yang ke-15. Terjemahan Al-Hidayah House of Islam. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan bergaullah dengan keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahu kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Manakala terjemahan Abdullah Basmi, dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganku sesuatu yang engkau dengan pikiran sehatmu tidak mengetahui sungguh adanya, maka janganlah engkau taat kepada mereka, dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik, dan turutlah jalan-jalan orang yang rujuk kembali kepadaku, yakni dengan tauhid dan amal-amal yang soleh. Kemudian, kepada akulah tempat kembali kamu semuanya, maka aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan. Dari aspek ketepatan makna, pada ayat bima laisa laka bihi ilmun, terjemahan Al-Hidayah telah menerjemahkannya sebagai sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu. Terjemahan ini mencapai ketepatan makna kerana ia juga lebih mudah difahami kerana ayat yang digunakan lebih santai. Manakala terjemahan daripada Abdullah Basmi yang diterjemahkan sebagai sesuatu yang engkau dengan fikiran sehatmu tidak mengetahui sungguh adanya. Terjemahan ini mencapai ketepatan makna, namun ayatnya kelihatan lebih berat. Dari aspek laras bahasa yang digunakan dalam terjemahan Al-Hidayah House of Islam ini ialah formal dan lebih santai. Terjemahan ini juga mudah untuk dipahami kerana ayat binaan yang pendek dan terjemahannya juga ringkas dan padat. Manakala laras bahasa terjemahan Abdullah Basmi ini berbentuk formal dan binaan ayat panjang. Namun ia jelas kerana terjemahan ini menambah beberapa ayat yang diletakkan di dalam kurungan sebagai penerangan terhadap sesuatu perkara. Dari aspek gaya penceritaan pula, gaya penceritaan berbentuk tegas. Terjemahan ini juga diterjemahkan secara literal dan mudah difahami. Manakala gaya penceritaan Abdullah Basmi adalah berbentuk tegas dan terperinci dari segi penambahan perkataan yang di dalam partikel ini pada ayat-ayat tertentu bagi menjelaskan lagi maksudnya. Terjemahan ini telah menggunakan tanda baca titik koma sebagai pengganti kata hubung dan pemisah ayat pertama dan kedua. Selain itu, ia juga menggunakan tanda baca sengkang sebagai penghubung ayat. Manakala dari aspek penggunaan kata, pada ayat wasahibuhuma fid dunya ma'rufan, terjemahan Al-Hidayah telah menerjemahkan perkataan wasahibuhuma sebagai dan bergaullah dengan keduanya. Dalam terjemahan ini, ia lebih sesuai sekiranya perkataan keduanya digantikan dengan mereka. Manakala terjemahan Abdullah Basmi telah menerjemahkan perkataan wasahibuhuma sebagai dan bergaullah dengan mereka. Dalam terjemahan ini, perkataan bergaullah dari segi ejaan ialah bergaullah.
Cadangan terjemahan penilai ialah, dan jika mereka berdua mendesakmu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau sendiri tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, maka janganlah engkau mentaati mereka berdua. Namun demikian bergaullah dengan mereka di dunia dengan baik dan ikutlah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempatmu kembali, maka aku akan memberitahumu tentang apa yang telah kamu lakukan. Sekian itu sahaja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.